Dari Pasir Gudang ke Dewan Merdeka, berbaju teluk belanga busana bangsa. Amanah ditatang penuh setia demi bangsa pewaris negara. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu pemuda yang taat dan setia. Kalimah bismillah pembuka bicara, sembah dan salam kata pemula. Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, Yang Berhormat Naib Presiden UMNO, Ketua Wanita, Yang Berhormat Ketua Wanita, Yang Berhormat Ketua Pergerakan Pemuda, Yang berbahagia Datuk Ketua Pergerakan Puteri, para pegawai dan ahli-ahli majlis kerja tertinggi, seterusnya sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Sebagai ahli UMNO, ada banyak tuntutan yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita diminta untuk taat kepada institusi. Kita juga diminta untuk setia bertaut kepada tali perjuangan parti walau dalam apa jua cabaran dan keadaan yang melanda wadah yang kita sama-sama kasih ini. Namun tidak ramai dalam kalangan kita ini sedar bahawa selain dituntut untuk taat dan bersetia, kita sebagai ahli UMNO sebenarnya juga dituntut untuk bercakap benar. Allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati kepada kebenaran dan nasihat menasihati kepada kesabaran. Jadi pada hari ini, saya Nur Azlin bin Amrus, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Johor, mewakili UMNO Johor dan sebagai ahli UMNO hadir dengan 4 saranan berupa kata-kata benar, agar ianya dapat dijadikan asas dan panduan kepada kita semua dalam misi bersama kita untuk bina semula satu persatu kekuatan sebenar parti kita. Tekad kita untuk sama-sama kita memperbaik dan ikhtiar kita untuk mendirikan kembali tiang-tiang seri dalam rumah UMNO kita ini. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, saranan benar yang pertama, UMNO mesti jelas bahawa ini adalah jajaran kepentingan politik, bukan jajaran prinsip dan nilai. Dengan izin Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap, this is an alignment of UMNO's political interests, not an alignment of UMNO's political principles and values. Kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini didirikan atas persefahaman parti-parti politik demi menyelamatkan negara daripada terus terumbang-ambing, demi membela kebajikan rakyat dalam situasi ekonomi dunia yang sangat menekan dan serba tidak menentu. Kerajaan perpaduan yang didirikan ini juga adalah satu koalisi rapuh. Pemerintah minta sana Ketua Puteri mana nak bagi gelang apa? Ketua Puteri nak bagi gelang kepada tabung pendidikan. Alhamdulillah, alhamdulillah anak puteri. Tu mak puteri bos lagi. Ni tabung skot sayang. Sila tabung pula dah. Tak apa, ni tabung pendidikan je, kita transfer pergi tabung pendidikan. Tu dia bagi lain-lain tu. Terima kasih.
Teruskan Johor Bahru. Terima kasih Johor, terima kasih. Kerajaan perpaduan yang didirikan ini juga adalah satu koalisi rapuh. Masing-masing masih tercari-cari titik-titik persamaan serta saling faham memahami. Ianya lahir kerana tidak ada pilihan lain yang terbaik bagi kita, melainkan untuk bekerja sama dan meletakkan kepentingan rakyat dan negara sebagai yang paling utama. Namun UMNO Johor menegaskan bahawa ia bukan satu pakatan yang didasari oleh keserasian nilai, agenda serta wawasan kenegaraan. Kita akui bahawa lumrah percaturan kuasa dan realiti politik itu sifatnya dinamik, anjal dan sentiasa berubah. Dan sudah tentulah sebagai sebuah gerakan siasat, UMNO mesti bersedia untuk berunding, bertolak ansur, bekerjasama dan menyesuaikan parti dalam apa jua keadaan. UMNO mesti pragmatik dalam pendekatan dan strategi politiknya. Akan tetapi, UMNO Johor ingin sekali tegaskan bahawa tidak ada tawar-menawar dalam perkara berkaitan dengan kedudukan, kepentingan dan kemajuan orang Melayu dan Islam serta lain-lain perkara yang sedia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Selain daripada itu, dalam kerjasama yang masih berada di fasa bunga yang masih belum berputih ini, UMNO tidak sesekali wajar menjadi juru cakap kepada parti lain. Begitu juga sebaliknya, tidak ada parti lain yang berhak menjadi juru cakap bagi pihak UMNO. Walau terpaksa berkongsi kuasa dengan rakan-rakan politik, prinsip politik serta nilai-nilai perjuangan UMNO, DNA UMNO, mesti terus mendasari perjuangan kita. Kerana memang menjadi prinsip dan pegangan nilai politik kita untuk UMNO tidak sesekali berganjak daripada terus membela Melayu, sederhana dalam menguruskan kemajukan bangsa Malaysia, progresif dan sentiasa terkedepan dalam penawaran penyelesaian kepada setiap cabaran dan permasalahan. Ingatlah bahawa UMNO ini tidak berhutang kesetiaannya kepada sesiapa, kerana kesetiaan mutlak dan hakiki UMNO adalah kepada negara, orang Melayu dan seluruh rakyat Malaysia. Jadi dalam menguruskan keberadaan dan kebersamaan kita dalam jajaran baru ini, UMNO Johor sekali lagi ingin bertegas bahawa ianya bukan sesekali jajaran prinsip dan nilai, hanya menguruskan kepentingan dan keperluan politik UMNO semata-mata. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, saranan benar yang kedua, dasar-dasar UMNO mesti dapat mempengaruhi dasar-dasar kerajaan. Tidak ada makna jika penyertaan UMNO dalam kerajaan hari ini hanya sekadar mencukupkan angka dan bilang semata-mata. UMNO mesti mampu berperanan lebih daripada itu. Maka, UMNO perlu pastikan dasar-dasar UMNO benar-benar dapat mempengaruhi dasar-dasar utama kerajaan hari ini. Ianya meliputi kaedah negara apabila berdepan dengan cabaran berkaitan ekonomi, perancangan pembangunan masa depan negara, soal pendidikan yang berkualiti melalui pendekatan dan kaedah teknologi, soal upah dan gaji yang bermaruah, agenda perumahan, kaedah mengatasi pelbagai kategori kemiskinan dan juga lain-lain aspek pembelaan hidup dan kesejahteraan sosial semua lapisan masyarakat.
Apa juga dasar-dasar kerajaan harus mengambil kira suara, pendirian dan kepentingan UMNO. Mesti ada input yang memberi cerminan kepada jiwa dan cara UMNO. Dasar-dasar yang menggambarkan nilai dan prinsip politik UMNO. Pengalaman mentadbir dan mahirnya UMNO menguruskan negara selama puluhan dekad harus kita terampilkan. Barulah nampak wibawa dan pengaruh UMNO dalam kerajaan. UMNO Johor ingin tegaskan bahawa ianya juga tidak harus terhad kepada portfolio kementerian yang dijawat oleh wakil UMNO dalam kabinet semata-mata. Dan di sinilah juga peranan, tanggungjawab dan amanah parti dan orang Melayu kepada 26 orang ahli parlimen UMNO untuk mereka turut menyumbang secara efektif dan berkesan di parlimen dengan membawa suara, pendirian dan kepentingan UMNO agar didebat dan diperdengar di Dewan Rakyat. Percayalah, sekiranya dasar UMNO dapat mempengaruhi dasar-dasar kerajaan, kita tidak akan sesekali silap. Barulah orang Melayu yang masih mengharap kepada kita akan dapat merasai sentuhan UMNO dalam kehidupan mereka. Barulah orang Melayu terbanyak akan bertambah yakin dengan peranan serta komitmen UMNO untuk terus memberikan pembelaan kepada mereka. Dan yang paling utama, barulah mereka akan sedar bahawa kebersamaan UMNO dalam kerajaan hari ini bukanlah satu perkara yang sia-sia. Ikhlas untuk kepentingan nusa dan bangsa, bukan semata-mata kerana hendak tumpang kuasa, kerana prestasi kita dalam kerajaan juga adalah faktor kepercayaan rakyat kepada UMNO. Sidang perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, saranan benar yang ketiga, UMNO tidak boleh rela dan pasrah untuk sekadar menjadi pelengkap. Sekali lagi Ayahanda Tan Sri Pengerusi tetap dengan izin, we are not meant to be second fiddle. We are not meant to be a second fiddle. UMNO Johor menegaskan bahawa apa jua bentuk peranan yang dimainkan oleh parti dalam kerajaan hari ini hanyalah satu pendekatan taktikal jangka masa pendek demi kelangsungan UMNO dan kepentingan politik orang Melayu. UMNO Johor sedar bahawa ianya adalah suatu ketetapan yang dibuat untuk kita sama-sama menguruskan keperluan UMNO sesuai dengan konteks politik semasa. Ia bukan hala tuju yang kekal. Ia tidak sesekali menandakan kepasrahan UMNO untuk sekadar menjadi pelengkap atau pemain tambahan maupun second fiddle dalam arena politik negara. UMNO Johor bertegas bahawa menjadi parti pilihan kedua, parti serpihan, parti kecil nan kerdil adalah bertentangan dengan nilai, falsafah dan siarah serta fitrah kejadian UMNO. UMNO ini adalah parti perjuangan yang punya cita-cita besar dengan impian yang menggunung. Pada ketika bangsanya tidak punyai apa-apa, dijajah dan tertindas, UMNO sudah pun bercita-cita bahawa suatu hari nanti orang Melayu akan menjadi tuan di tanahnya sendiri sebagai bangsa yang bebas, merdeka dan maju. Pada ketika bangsanya belum mengenal huruf dan angka, UMNO menawarkan wawasan untuk membangunkan Ibu Pertiwi, memajukan desa, pekan dan membawa perbandaran serta agenda membangunkan seluruh watan. Kita membina menara dan bangunan megah yang besar-besar dan yang tinggi-tinggi dengan harapan
setinggi mana pencakar langit dibina, begitulah juga tingginya cita-cita dan impian kita sebagai sebuah bangsa. Kita membidani pelbagai badan serta agensi yang menjadi instrumen kepada kejayaan matlamat agenda kejuruteraan sosial yang dipelopori UMNO. Ini Presiden sebut semalam tentang soal kejuruteraan sosial. Betul, kita berasal daripada sebuah bangsa yang kerdil dan miskin. Tetapi datuk nenek moyang kita tidak pernah kerdil jiwa dan miskin cita-cita. Hari ini, setelah melalui segala jerih payah, pengorbanan dan perjuangan, mana mungkin boleh kita menerima untuk kekal di kedudukan nombor 2, apatah lagi nombor 3 dan seterusnya. Apalagi yang tinggal untuk kita wariskan kepada anak cucu dan generasi seterusnya, kalau bukan cita-cita dan impian besar untuk orang Melayu menjadi peneraju tanah air dan ibu pertiwinya sendiri. Dari segi kepentingan politik, UMNO akan kehilangan segala sisa maruah dan kredibiliti moralnya di mata orang Melayu. Tidak ada sebab untuk orang Melayu mendukung UMNO lagi jika kita tidak berupaya menjadi tempat mereka berteduh dan berpaut. Tidak ada sebab untuk orang Melayu memilih untuk dinaungi oleh UMNO sekiranya peranan dan kedudukan UMNO hanyalah sebagai sebuah parti pelengkap dalam kerajaan. Justru UMNO Johor menggesa bahawa di sebalik apa jua penjajaran dan dinamika politik baru UMNO dalam kerajaan perpaduan, ianya mestilah disusuli dengan percaturan dan strategi jangka masa panjang yang ampuh untuk mengembalikan UMNO di puncak kekuasaan. Perlu ada pelan strategik untuk UMNO kembali sebagai sebuah parti induk yang menerajui kerajaan agar UMNO dapat kembali menjadi pemain utama di persada arena politik negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, saranan benar yang terakhir dan keempat, iaitu cabaran terbesar kita adalah untuk meyakinkan orang Melayu mengapa mereka masih perlu mendukung UMNO. UMNO Johor berpandangan bahawa punca UMNO kecundang ke tahap yang begitu kritikal hari ini adalah kerana ia telah kehilangan kepercayaan sebahagian besar orang-orang Melayu di negara ini. Selama ini, UMNO pernah melalui pelbagai episod pasang surut politik di sepanjang sejarahnya. Tetapi ia masih mampu bertahan kerana didukung oleh sebahagian besar orang Melayu. Hari ini, UMNO berada di kedudukan yang paling membimbangkan dan kritikal. Kalau kata Tok Mat Timbalan Presiden, UMNO telah tewas dengan sebegitu dahsyat dan secara berturut-turut. Setelah melalui proses ataupun setelah melalui penolakan besar-besaran dalam PRU yang lalu, UMNO dilihat terus meninggalkan wadah penyatuan terbesar orang Melayu dan memilih untuk bersama-sama dengan seteru politik yang mewakili agenda dan nilai yang berbeza-beza, dan ini telah menimbulkan keresahan ramai orang Melayu. Maka persoalan terbesarnya adalah yang perlu dijawab oleh UMNO adalah mengapa kita rasa kita masih berhak untuk menerima ihsan, sokongan dan dukungan orang-orang Melayu. Adakah UMNO masih menjadi sandaran harapan
oleh orang Melayu yang kebanyakan. Adakah suara kita ini benar-benar mewakili suara majoriti orang Melayu di luar Dewan Merdeka ini? Apa jua kedudukan, keistimewaan dan kelebihan sementara yang dinikmati oleh UMNO dalam kerajaan hari ini? UMNO Johor ingin ingatkan agar ia tidak sesekali melupakan kita akan pengajaran terbesar daripada siri-siri PRU yang lalu, iaitu tidak ada kuasa dan kekuatan yang boleh menyelamatkan mana-mana tokoh, parti atau institusi sekiranya ia ditolak oleh sebahagian besar orang Melayu. Satu masa dulu, UMNO menjadi satu-satunya tempat orang Melayu berpaut dan bergantung. Ungkapan UMNO adalah Melayu dan Melayu adalah UMNO. Namun sejarah telah mengajar kita bahawa hari ini UMNO hari ini memerlukan orang Melayu lebih daripada orang Melayu memerlukan UMNO. Saya ulang sekali lagi. Sejarah telah mengajar kita bahawa UMNO hari ini memerlukan orang Melayu lebih daripada orang Melayu memerlukan UMNO. We need them more than they need us. Kita pernah mengungkapkan bahawa orang Melayu yang akan melarat dan menjadi bangsat tanpa UMNO. Orang Melayu tidak boleh hidup tanpa UMNO. Itu dulu. Tapi hakikatnya hari ini, orang Melayu masih hidup. Orang Melayu boleh hidup. Dan orang Melayu akan terus hidup. Namun hakikat dan realitinya, UMNO tidak mungkin akan hidup jika terus ditolak oleh sebahagian besar akan Melayu. Kita ni yang akan mati andai kalau kita gagal mendapatkan sokongan orang Melayu. Untuk itu, menguruskan Melayu yang sifatnya semakin moden, terbuka, makin Islamik dan juga maju pemikirannya itu adalah cabaran buat kita. Konsisten dan istiqamah dalam mencari solusi, menjayakan pelbagai agenda Melayu maju itu fardu dan perlu menjadi ijtihad kita. UMNO perlu memperbaharui kefahamannya tentang erti agenda Melayu melalui pendekatan islah atau pembaharuan secara berterusan dan konsisten. Agenda Melayu bukan lagi bererti menjadi suara paling lantang, bukan memainkan isu-isu perkauman, bukan menjadi populis dan menjadi jagoh jalanan semata-mata. Dengan segala kepentingan yang dipertaruhkan, kekuatan dan perkakasan yang dikuasai oleh UMNO dalam kerajaan, tidak ada sebab sebenarnya untuk UMNO gagal menjuarai orang Melayu. With everything at stake and so much at our disposal, there is no reason why UMNO should fail the Malays this time. Kita punya tanggungjawab untuk pastikan UMNO ini kembali ke pangkuan dan dakapan orang Melayu. Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap dan sidang perwakilan yang saya rahmati, yang dirahmati Allah sekalian, Pasir Gudang Bandar Industri tidaklah jauh dari kota tinggi. Selesailah sudah amanah diberi, insya-Allah tahun depan kita dapat berjumpa lagi. Di atas bumi yang kita cintai ini, tanamkan segala sumpah dan janji. Pertahankan rumah kita ini selagi muncul bulan dan mentari. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johor mohon menyokong. Terima kasih Johor.